Wawancara insan guru profesional merupakan sebuah tumbuhan yang dijalankan oleh mahasiswa untuk mengenal pasti kepribadian IGP melalui pengalaman dan perspektif guru itu sendiri. Wawancara ini dijalankan bersama seorang guru mata pelajaran matematik dan seorang guru daripada bidang bukan matematik, iaitu pendidikan jasmani. Kami telah menjalankan wawancara IGP bersama seorang guru dalam bidang matematik, iaitu Puan Zarina binti Said Nordin. Beliau berumur 50 tahun dan berasal daripada Batu Gajah Perak. Beliau telah berkhidmat selama 25 tahun sebagai seorang pendidik. Beliau sekarang seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Mary Kuala Lumpur. Beliau bukan sahaja seorang guru matematik, malah seorang guru mata pelajaran sains komputer. Beliau telah mengambil diploma in sains komputer dan bachelor in sains komputer. Beliau telah menghabiskan 1 tahun untuk diploma pendidikan di UKM, serta setelah 10 tahun mengajar, beliau menyambung master in instructional technology di Universiti Malaya. Saya daripada sekolah rendah, juga sekolah menengah, saya bersekolah di sekolah menengah St. Benedict's Convent, Batu Gajah Perak. Okay, sebab STM, cikgu lanjutkan pelajaran di UiTM, so saya ambil diploma in science computer, dan then saya sambung degree, also dalam bidang degree bachelor in science computer. Lepas tu, baru saya cikgu mohonlah untuk menjadi guru, so kita kena saya ambil diploma pendidikan, so saya menyambung pengajian pendidikan dalam setahun di UKM. Okay. After that, setelah bekerja selama 10 tahun, saya pergi study, so cikgu pun ambil masters in instructional technology di Universiti Malaya. Okay, itu dalam secondary education ya. Saya minat jadi guru ni memang cita-cita saya nak jadi cikgu. Seterusnya, kami menjalankan wawancara bersama guru dalam bidang umum bersama Encik Muhammad Zulfadli bin Masudi. Beliau berumur 35 tahun dan berasal daripada Kulai Johor. Beliau telah berkhidmat selama 11 tahun dan sekarang seorang guru di SMK Taman Kota Kulai. Beliau merupakan guru pendidikan jasmani. Dahulu, beliau merupakan mahasiswa ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Latar belakang. Okey, nama saya penuh Muhammad Zulfadli. Muhammad Zulfadli bin Masudi. Okey, asal daripada Kuala Johor, tak jauh pun Okey, umur 35 tahun. Okey, background dalam pendidikan. Okey, saya background pendidikan form 6 berada di EC English College JB tingkatan 1 hingga tingkatan 5 pun berada di EC sebab sekolah JB lah. Lepas tu form 6 di EC, kemudian saya sambung degree di UPSI. Okay. UPSI dalam majoring first saya dapat tawaran sebenarnya adalah sains sukan. Kemudian bila sampai di UPSI, saya dalam keadaan injury masa tu, so minta tukar course. Kemudian majoring saya minta masa tu adalah multimedia. Kemudian minor saya sains sukan. Okay. Saya akan meneruskan dengan pembentangan berkaitan persamaan dan perbezaan data atribut, guru bidang dan guru umum. Persamaan yang pertama di antara kedua-dua IGP ini, apakah yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru ialah mempunyai minat terhadap kerjaya seorang guru kerana ingin mengubah cara pendidikan mengikut peredaran zaman yang mana mereka tidak akan gunakan lagi dengan cara yang lama, memandangkan murid kini juga sudah berada di zaman serba canggih. Seterusnya, ciri kepribadian pada guru berjaya bagi pendapat IGP ialah sentiasa mengutamakan tugas sebagai seorang guru di mana jangan berat tulang. Berat tulang dalam konteks guru bidang ialah jangan pernah memberi alasan jika menerima apa-apa tugasan, manakala cikgu umum sentiasa berusaha untuk mempunyai jiwa terhadap murid. Ini merupakan soalan tambahan iaitu penggunaan aplikasi TikTok. Pada pendapat IGP, tidak wajar untuk digunakan bagi kepentingan sendiri. Jika ingin menggunakan aplikasi TikTok, perlu menunjukkan identiti sebagai seorang guru. Bagi harapan juga, terdapat perbezaan di antara guru IGP, yang mana guru bidang lebih mengharapkan guru perlu tingkatkan penggunaan dalam ICT, dan bagi guru umum, guru perlu ringan tulang, jiwa sentiasa tenang, yang mana menerima tugas dengan berlapang dada. Tambahan lagi, harapan beliau ialah agar guru dapat berkomunikasi dengan baik bersama guru yang sudah berpengalaman yang lama di sekolah. Nasihat yang boleh diberikan oleh guru bidang kepada kami, beliau galakkan untuk mengambil bahagian guru cemerlang supaya dapat tingkatkan grade di sekolah. Manakala guru umum pula perlu bekerja keras kerana 3 tahun pertama bukan tiket untuk menjadi guru tetap. Sangat perlu untuk memastikan guru berada di tahap yang baik sepanjang tempoh 3 tahun tersebut. Pada bahagian perbezaan pula yang pertama, ciri sebelum masuk dalam bidang perguruan, menurut guru bidang yang lebih menekankan kepada minat, berdisiplin dan menepati masa. Menurut beliau, berdisiplin kerana guru bukan hanya seorang pengajar tetapi juga seorang pendidik. Bagi menepati masa kerana guru merupakan role model kepada murid. Berbeza dengan guru umum yang perlu berfikiran positif kerana sentiasa terdapat perubahan dalam KPM yang dilaksanakan. Selain itu, bersedia dari segi mentaliti kerana tindakan guru akan didatangi dengan pelbagai kritikan dari pelbagai pihak. Bagi
bagi bekerja keras pula untuk menampakkan peribadi kita yang berbeza dari guru yang lain. Perbezaan yang seterusnya, ciri menambah baik seorang guru unggul. Menurut guru bidang, penggunaan teknologi perlu dikembangkan lagi, memandangkan zaman kini yang semakin penuh dengan penggunaan teknologi. Manakala guru umum pula tidak boleh berada di zon selesa, sentiasa mempunyai keinginan untuk tingkatkan grade kepada yang lebih tinggi. Bagi perbezaan yang ketiga pula ialah ciri tidak sepatutnya yang ada pada guru bagi guru bidang ialah ciri kepada murid, yang mana seorang guru perlu banyakkan bersabar bersama murid, berlainan dengan guru umum, menekankan kepada guru. Jangan berfikiran negatif terhadap pendapat guru lain, hanya fikir akan diri sendiri sahaja yang betul, tidak mengira pendapat guru lain. Pengenalan kepada model IGP bidang. Dalam model IGP bidang matematik, terdapat 5E atau 5 fasa penting dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu engagement, explore, explain, elaborate and evaluate. Atribut-atribut ini diambil kira daripada 3 aspek utama, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam aspek-aspek ini terdapat banyak lagi atribut yang dititik beratkan. Antaranya ialah pengetahuan tentang kemahiran berkomunikasi, berfikiran kritis, kolaborasi dan kreatif. Persamaan di antara kedua-dua guru berdasarkan model IGP ialah komunikasi dan empati sangat penting. Kedua cikgu ada menyatakan bahawa seorang guru harus sentiasa cuba untuk memahami murid dengan lebih dekat. Kedua, kepribadian yang tinggi dan mulia. Seorang guru tidak seharusnya memberi alasan jika menerima sebarang tugasan. Perbezaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Cikgu Zarina merupakan guru matematik, manakala Cikgu Zulfadli merupakan guru pendidikan jasmani. Perbezaan yang pertama adalah dari segi kognitif. Cikgu Siti Zarina adalah seorang guru matematik yang bukan saja berpengalaman mengajar di sekolah, malah seorang yang giat aktif dalam bermacam-macam aktiviti berkaitan matematik. Hal ini bermaksud beliau adalah seorang guru yang berpengetahuan dan mampu menyalurkan idea dalam memantapkan lagi pengetahuan murid-murid berkaitan matematik. Manakala Cikgu Zulfazli pula lebih menyerlah dalam bidang sukan. Beliau merupakan guru yang bergiat aktif dalam aktiviti sukan di sekolah. Seterusnya, dari aspek diri mereka sebagai seorang petunjuk ajar. Sebagai seorang guru yang lengkap dari segi teori dan praktikal, mereka haruslah mampu menunjukkan pendekatan praktikal kepada pelajar selepas melalui proses pengetahuan ilmu. Sekali lagi, disebabkan bidang yang berbeza, teori dan praktikal yang mereka miliki sudah tentu tidak sama. Model IGP University Pendidikan Sultan Idris UPSI ini dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik UPSI dari tahun 2014 hingga tahun 2020 di bawah Skim Geran Penyelidikan Niche NRGS untuk 5 tahun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Proyek penyelidikan pengembangan model pendidikan guru untuk mempersiapkan guru masa depan di Malaysia ini terdiri daripada 5 subkumpulan. Proyek ini diketuai oleh Timbalan Lab Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, yaitu yang berbahagia Dato' Nuraini Idris pada masa itu. Dalam model ini terdapat 8 prinsip panduan yang diberi tumpuan untuk mengasuh guru berdasarkan prinsip-prinsip untuk menanamkan kecenderungan tertentu yang boleh dipindahkan kepada amalan performatif bilik darjah atau dikenali sebagai nilai kemahiran dan pengetahuan. Persamaan yang terdapat dalam kedua-dua guru berdasarkan model IGP UPSI ini ialah yang pertama sifat penyayang. Cikgu Zarina dan Cikgu Zulfadli mengatakan bahwa seorang insan guru harus memiliki sifat penyayang dalam diri agar para guru dapat mendekati murid dengan lebih senang. Yang kedua, sifat keterbukaan. Kedua-dua guru ini bersifat terbuka, yang mana mereka mahu mempelajari teknologi-teknologi yang pada mulanya mereka sendiri tidak mahir, tetapi untuk kepentingan mereka dan juga murid mereka sanggup untuk belajar. Dan yang ketiga, mereka mampu meneliti, menghayati, dan mempraktikkan nilai-nilai pengajaran berkaitan profesion pendidikan dalam konteks nasional dan global. Hal ini dapat dibuktikan daripada personality mereka yang sentiasa menekankan nilai kerajinan, keikhlasan, bertanggung jawab, dan juga prihatin kepada murid sepanjang kami menjalankan sesi wawancara tersebut. Perbezaan guru berkenaan berdasarkan model IGP opsi. Perbezaan dari kedua-dua IGP ini ialah dalam prinsip guru yang menjadi pemimpin dalam pendidikan dengan sikap dan kemampuan untuk memberikan idea, inovasi, dan menguruskan perubahan melalui amalan berasaskan bukti. Setiap guru berpotensi untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan, namun kegiatan kepimpinan Cikgu Zarina lebih terlihat menonjol daripada Cikgu Zulfadli melalui cara penyampaian idea dalam melaksanakan pendidikan yang baik. Di samping itu, pengalaman Cikgu Zarina mungkin lebih banyak karena beliau lebih lama berkhidmat sebagai seorang guru dibandingkan dengan Cikgu Zulfadli.
Seterusnya, kelebihan bagi Cikgu Zulfadli adalah mampu menyediakan ruangan dan suasana yang kondusif untuk pelajar melibatkan diri secara aktif dan kooperatif yang menggalakkan interaksi sosial dan kepuasan diri yang positif. Hal ini karena beliau seorang yang bersifat terbuka. Ruangan dan suasana yang kondusif bukan saja melibatkan fisikal bilik darjah, tetapi juga melibatkan suasana emosi guru dan pelajar. Perkongsian yang diberikan oleh kedua-dua IGP melalui wawancara yang telah dijalankan sangat membantu kami yang masih berusaha untuk menggapai gelaran guru di sekolah. Perkongsian yang diberikan juga membolehkan kami membuat persiapan sebelum masuk ke alam pekerjaan sebagai guru atau pendidik. Perkongsian yang diberikan yang perlu membentuk insan yang mempunyai nilai-nilai murni kepada murid dan diri sendiri kerana guru merupakan cerminan buat murid-murid di sekolah. Kedua-dua IGP juga berkongsi guru perlu bersabar dan fahami murid kerana insan yang bergelar guru merupakan insan kedua erat selepas keluarga mereka. Oleh itu, wawancara yang diadakan ini mengajar kami untuk lebih kenali dengan rapat apa itu insan yang bergelar guru. Sepanjang menjalankan sesi wawancara IGP ini, ianya dapat menyadarkan saya tentang kepentingan untuk melakukan sesuatu tugas dengan ikhlas, agar kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik tanpa wujudnya perasaan terbeban. Yang kedua, saya juga memperoleh pengetahuan yang mana dapat menyediakan diri saya untuk menjadi seorang guru cemerlang pada masa akan datang. Dan yang terakhir, sifat-sifat positif haruslah disemai di dalam diri untuk membantu para murid memperoleh kejayaan. Wawancara insan guru profesional ini dapat membantu saya untuk membuka minda dan lebih bersedia lagi dalam menghadapi perjalanan sebagai seorang guru perantis kepada guru profesional. Cabaran dan cara mengendalikan pelajar oleh Cikgu Zulfadli dan Cikgu Zarina mungkin mempunyai cara yang berbeza, namun pastinya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah pembelajaran yang berkesan. Perkongsian yang diberikan membantu saya untuk lebih berani menggalas tanggung jawab sebagai seorang guru perantis yang lebih kreatif dan berwawasan. Hal ini karena melalui perkongsian kedua-dua guru yang diwawancara, saya dapat mengetahui bahwa akan ada pelbagai ragam pelajar yang memerlukan kemampuan seorang guru untuk mengendali. Bukan hanya seorang pelajar, tetapi ramai sekaligus. Ini menunjukkan bahwa keterampilan dalam seorang guru dalam menangani situasi perlu diterapkan sama ada dalam bilik darjah maupun di luar. Kesimpulannya, sikap dan ciri-ciri keguruan perlu saya tanam dalam diri saya agar dapat mencintai bidang yang saya ceburi ini. Refleksi saya mendapat ilmu pengetahuan yang baru tentang sikap yang perlu diterapkan di dalam diri seorang guru. Selain itu, insan yang bergelar guru seharusnya menyebarkan sikap kasih sayang kepada murid dalam diri mereka. Wawancara bersama IGP telah memberikan kesedaran kepada saya untuk memastikan diri bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang guru. Selepas ini saya akan mengamalkan sikap yang positif dan kepribadian yang wajar bagi seorang guru untuk melatih diri menjadi seorang guru yang cemerlang dan insan guru yang profesional. Wawancara ini telah membuka mata saya bahawa guru adalah insan yang mulia kerana pengorbanan yang dilakukan adalah besar bagaikan lilin yang membakar diri. Ini telah dijalankan dengan teratur dan maklumat yang diperolehi daripada wawancara ini sangat berguna untuk kami, bakal guru bagi menghadapi cabaran sebagai bakal guru dan seorang guru kelak. Tiada yang lebih bermakna berbanding nasihat dan ilmu yang telah dicurahkan sepanjang wawancara berlangsung. IGP. Perbandingan yang diperhatikan sepanjang wawancara antara dua guru IGP daripada bidang yang berlainan ini memberikan kami ilmu yang sangat meluas dan membuka minda kami sebagai bakal guru suatu hari nanti.